Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa lagi kita dalam siri forum kita, siri dialog, dan pada hari ini ialah dialog dakwah yang ketiga dengan sebuah forum yang bertajuk penjajaran semula kerjasama antara para pendakwah dan pihak berkuasa. Bukan nak cari jalur baru tapi nak jajarkan jalur yang lama tapi jajarkan dengan jajaran yang semula, yang baru. Kita ada ahli panel yang kita jemput khas di sini daripada para tokoh yang sangat berwibawa untuk bercakap tentang tajuk ini. Mereka itu adalah 4 orang macam biasa. Pertama, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, seorang tokoh dakwah dan motivasi yang tidak asing lagi, yang sangat terkenal dalam negara kita ini. Kemudian yang keduanya, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan. Kalau nak cerita panjanglah nama dia, tapi cukuplah kita sebut sebagai bekas rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM. Kemudian kita ada Datuk Ismail Ali, iaitu bekas Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Islam Negeri Terengganu. Dan yang keempatnya Major General Bersara Datuk Sri Jamil Khair Bahrul. Setengah orang tu dia tak sebut bersara tu kan, kalau Major General terus sekarang ni. Akhir tu baru dia letak B begitu. Iaitu bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, antara menteri agama yang popular lah. Sebelum dan sesudah jadi menteri. Dan saya Mahmud Zudi sebagaimana biasa moderator forum ini. Bersama saya ialah rakan saya Dr. Basri Hussein, seorang penerbit yang setia dengan program kita. Jadi sedikit mukadimah. Biasanya saya tidak memberi apa-apa mukadimah, cuma pada hari ini saya nak bagi sikit, iaitu secara idealnya perlu ada kerjasama yang penuh berasaskan kepada faham memahami antara satu sama lain, antara kerajaan dengan para pendakwah. Kerana pemerintahan itu sebahagian daripada perjuangan Islam dan dakwah juga sebahagian daripada perjuangan Islam. Perlu ada keselarasan. Tetapi walau bagaimanapun, secara realitinya tidak sentiasa begitu. Tidak sentiasa begitu. Secara umumnya ada. Tetapi dalam mengimplementasi semangat dan dasar ini, kadang-kala terdapat banyak lompang yang perlu dilihat balik. Tidak penjajaran itu kalau kita katakan tidak semestinya sentiasa lurus. Kadang-kadang ada bengkok-bengkok dan sebagainya kerana sebab-sebab tertentu. Oleh kerana itu, soal kerjasama ini perlu dibincang semula, dijajarkan semula agar dakwah dalam negara kita ini boleh berjalan dengan lebih sempurna dan kerajaan pun boleh memerintah dengan secara yang sesuai. Jadi kita ini sebagai sebuah pertubuhan yang tidak committed dengan mana-mana parti politik, kita akan bercakap tentang dasar yang sama. Kita adalah seorang atau satu kumpulan pendakwah yang kita buatlah kerja-kerja kita. Jadi soalan pertama saya nak bagi kepada Datuk Dr. Fadilah dulu. Hari ini dia cukup handsome. Kita nak tanya soalan yang berasaskan kepada pemerhatian yang telah kita buat. Dakwah itu dari perspektif hubungannya dengan pemerintah. Saya nak bandingkan di sini. Sebenarnya perbandingan ini tak betul. Saya nak kata sebagai serampang dua mata tak betul. Sebagai golok dua mata pun tak betul. Istilah golok dua mata tak betul. Nak kata
madu dan racun dekat sikit, tapi tak betul juga maknanya macam inilah. Antara dakwah dengan kerajaan, orang dakwah dengan orang kerajaan, kadang-kadang sangat baik, sangat intim. Tetapi ada kadang-kadang sensitiviti yang menyebabkan mereka itu tidak serasi dan tidak sebulu dalam menyelesaikan masalah. Jadi kadang-kadang yes, kadang-kadang tak, kadang-kadang begitu. Antara pendakwah dengan kerajaan. Mungkin benda ni benda biasa. Jadi oleh kerana itu kita nak tengoklah sebagai seorang pendakwah yang dan motivator yang begitu berpengalaman dalam negara kita ini, bolehkah Datuk huraikan dengan secara ringkas fenomena madu dan racun ini? Sekali minum madu, sekali minum racun. Macam mana ni fenomena ini? Terserah pada Datuk. Saya bagi minit-minit tu sebagai satu guideline lah, tapi sebenarnya lebih bebas bincang di sini. Silakan Datuk. Terima kasih Tok Mun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang berbahagia ya sahabat-sahabat ahli panel ya, Profesor Emeritus ya, Tan Sri Muhammad Kamil Hassan, guru saya juga ya, secara langsung tak langsung. Ya, guru semua. Guru semua lah. Yang bahagia Datuk Ismail Ali, kawan kita, kawan lama tu ya. Lepas tu yang paling comel ya, Datuk Seri Jamil Khair ya. Dan tak lupa sahabat kita Dr. Basri Hussein yang sentiasa setia ya, membantu yang menyelaras ya, dan menggugat kita dari masa ke masa untuk agak gambar yang terbaik. Baik, so, sebenarnya saya sangat takut ya, every time saya dijemput oleh Tok Mun untuk berbicara dalam forum MDN ni, saya memang selalu gentar ya, sebab berkata ini sebab ni satu wadah yang sangat luar biasa, soalnya memang wadah yang sangat besar yang saya rasa sangat kedil dan tak bersedia. Tapi kali ini sebab dipanggil juga, saya kata cubalah kita sama-sama. Kita nampak pula guru kita Tan Sri Emeritus ini ada sini, so kita pun sama-sama. Baik, so soalan tu besar. Ya, bagaimana kita nak meningkatkan daya kerjasama dan gugatannya antara madu dan racun, antara dai ya, dan juga pemerintah. Baik, tetapi kita kalau ambil dakwah secara lebih besar, dakwah ni ada mikronya, ada makro. Segala-galanya bermula dari rumah. Ya, so charity begins at home, dakwah begins at home. Jadi kalau kita ambil secara mikro, dakwah bermula dari rumah, maka isu yang kita bincangkan ni walaupun ada kaitan tapi mungkin kurang dia punya bebannya, dia punya magnitude-nya. Sebab insya-Allah tak banyak masalah. Tapi bila kita cakap tentang dakwah secara makro, ini yang akan timbul. Kita sama ada bekerjasama ataupun menggugat atau digugat atau tergugat, ini pun akan timbul. Jadi itu satu perkara. Tapi yang paling penting ya, bila kata untuk kita meningkatkan kerjasama dan kata untuk mencari jalan menang-menang. Ya, sebab niat ataupun matlamat utama dakwah walaupun siapa yang melakukan masih sama ya, untuk membesarkan syiar Allah, untuk membesarkan kita punya kefahaman, untuk menyatupadukan, yang paling penting untuk memperkasa adab dan untuk juga membangunkan tamadun ataupun peradaban. Itu sebenarnya dia punya matlamat kata tu dakwah secara besar. Jadi kalau kita lihat niat yang besar, matlamat yang besar itu sepatutnya sentiasa semua pihak, baik yang dai-nya, duatnya, mad'unya, patutnya boleh bekerjasama. Sebab matlamatnya. Tetapi kenapa timbul cekcok atau konflik itu? Tak dapat tidak. Sebab banyak pihak, sama ada dai-nya ataupun pemerintahnya tak cukup ilmu. Sebab dalam kejahilan kita akan ada pergeseran. In the absence of knowledge, maka rumor ataupun kata tu grapevine akan timbul. Ini yang jadi konflik, jadi fitnah, jadi tak faham, jadi salah sangka. Sebab kita melihat dunia bukan seperti keadaannya. Kita melihat dunia seperti keadaan kita. Jadi persepsi sebenarnya lebih penting daripada realiti. Sebab realiti manusia bergantung kepada persepsi, pengalamannya, ya, dia punya latar belakangnya, ya, biasnya, ya, dan sebagainya. Itu yang kadang menyebabkan kita susah nak cari kata tu titik pertemuan. Itu so pertamanya kita kurang ilmu. Jadi bila sebenarnya peribahasa Melayu pun kata tak kenal maka tak cinta. Bila dakwah dengan pihak pemerintah sangat rapat, dalam kata memang faham, ya, dia punya kata tu yang
tersirat dan yang tersurat, maka banyak perkara dapat dijalankan secara kerjasama. So we can kata tu agree to differ. Kita boleh bersetuju untuk tidak kata tu bersama ataupun bersependapat. Itu satu. Yang keduanya, tengok kita ialah bila guru-guru kita pesan kat kita, kalau nak buat apa pun kerja tu utamanya dakwah, niat kena tengok, cara kena tengok, natijah kena tengok. So niatnya kena betulkan. Baik, niat semua pihak. Niat pihak pendakwah, niat pihak kerajaan yang menyokong ataupun tidak menyokong. Apa niatnya dan caranya? Kadang-kadang niatnya betul tapi uslubnya tak kena. Dan natijahnya pun kena. So itu satu perkara yang kita kena kaji. Dan bila saya berfikir melihat di lapangan, kenapa apa puncanya kadang-kadang dakwah ini boleh menggugat pihak pemerintah, ataupun pihak pemerintah terasa tergugat oleh kegiatan dakwah. Satu pertama ialah masalah hati lah. Masalah hati di kalangan dai itu ataupun di kalangan anggota pemerintah yang terlibat. Pertama ialah masalah hati. Bila kita tergugat, ada masalah hati itu, tak dapat tidak, emotion. Satu. Yang keduanya saya dah sebut tadi, tak kenal maka tak cinta, ada jurang antara dai dan pemerintah. Jadi itu sebabnya dari masa ke masa yang kita perhatikan dari masa ke masa sekarang ni, baik Yadimnya, baik menterinya akan buat town hall dengan para pendakwah dari masa ke masa, sama ada secara live kalau masa tidak ada PKP ataupun secara webinar dari masa ke masa, penjelasan dari masa ke masa. Ini sangat penting untuk merapatkan jurang antara dai dan juga para pemerintah. Sangat luar biasa. Sebab bila dah kenal, maka banyak perkara dapat dirumuskan walaupun tidak semestinya bersetuju. Itu yang ketiga yang nampak. Yang kedua, yang ketiganya ialah kadang-kadang itulah yang saya sebut tadi. Kita kadang-kadang bila disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kebanyakan kita kurang hikmah. Baik pendakwahnya, baik pemerintahnya. Kadang-kadang kurang hikmah. Kadang-kadang ada hikmah tapi kurang ulang. Sebab kata Profesor Bobby D. Potter, walaupun cara kita tu berhikmah, tapi kena diulang-ulang. Bobby D. Potter membuat kajian, orang yang bijak pandai, kena diulang, dapat penjelasan ataupun peringatan 150 hingga 200 kali. Baru benar-benar ada penghayatan. Just imagine. Ini kajian, kajian secara saintifik, secara ilmiah, 150 hingga 200 kali. Itu sebabnya bila diulang-ulang maklumat dan sebagainya tu, kita akan dapat kefahaman. Nabi suruh ajar sembahyang umur 7 tahun, umur 10 tahun boleh beli rotan. Bukannya 200 kali, tapi 365 kali 5 hari kali 3, 1000 lebih. Jadi artinya betul lah kajian daripada Bobby D. Potter, ada hikmah tapi kurang ulang. Kadang-kadang ada ulang, kurang doa. Jadi saya terfikir sebagai seorang manusia biasa, saya akan bertanya, agak-agak berapa ramai dai selepas mereka buat kerja tiap-tiap hari mendoakan mad'unya, mendoakan pemerintah ataupun para kita mungkin saya terpaksa sorry, okey. Yes. Okey dah. Boleh. Okey dah. Okey dah. Okey. Minta maaf ada mic ni. Saya tanya itu tak tahulah berapa masa Datuk Seri Jamil Khair dulu jadi menteri, dia mendoakan tak rakyat tiap-tiap hari. Nanti kita jawab. saja nak geletek orang paling handsome. So ini satu perkara lah. Kita selalu cakap doa silahul mukmin, dan selalu disebut oleh guru-guru kita. Salah seorang guru pesan kat kita, kat saya secara khusus, bila kita doakan seseorang itu 40 malam berturut-turut, orang yang kita doakan akan berubah hati kat kita, sayang, hormat kat kita. Kita akan sayang pada orang yang kita doakan tiap-tiap malam. Just imagine. If that is the case, kalau ini sebagai satu senjata, maka isu yang kita bincangkan ini dapat dikatakan diuraikan, walaupun tidak semestinya selesai dengan serta-merta. Dan of course, satu last point daripada saya adalah kadang-kadang bila pemerintah atau sesiapa pun terasa tergugat, rupanya ini sama ada mereka ni merespon ataupun mereaksi. Biasanya orang tergugat dia mereaksi, bertindak ikut kepercayaan minda di bawah sadar ataupun sebab kejahilan. Jadi kita patutnya merespon secara ekologikal, secara matang, maka mudah-mudahan dapat kata tu membantu kerja dakwah yang sebenarnya sangat-sangat penting untuk kemaslahatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Dok.
jelas, tak payah saya nak ulas lagi. Itu pandangan seorang pendakwah, seorang tokoh dakwah. Jadi sekarang ini, apabila seorang tokoh dakwah menceritakan tentang realiti, kita nak minta tokoh akademik membuat penilaian sama ada selama ini kerjasama itu berjaya atau tidak. Jadi kita nak mempersilakan Profesor Tan Sri Kamal Hassan macam untuk memberi satu penilaian. Silakan Tan Sri, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya muliakan Profesor Dr. Muhammad Zuhdi, yang saya hormati para ahli panel, pertama Datuk Dr. Fazilah Kamsah yang baru saja ucap, dah lama tak jumpa, alhamdulillah dapat jumpa hari ini. Kemudian Datuk Seri Brigadier General Jamil Khair, juga lama tak jumpa, alhamdulillah dapat berjumpa kali ini. Alhamdulillah dengan senyuman yang begitu mengasyikkan. Kemudian dengan Datuk Ismail Ali, ini rasanya semenjak UKM dulu ini baru berjumpa agaknya. Oh gitu. Anak murid dia. Datuk Ismail, betul ke? Anak murid dia. Tak lah, masa kita baru jumpa ni ke? Ya. Selama ini, itulah Datuk pergi Datuk pergi ke mana lepas UKM tu? Balik kerja, sama kerja. Okey. Ceritalah dulu, cerita Tok Guru dulu. Okey, tak apalah. Okey. Baiklah. Dan itulah. Kemudian soalan yang dikemukakan oleh Prof Mut tadi sangat baik, tapi saya tak dapatlah kita nak beri suatu analisis yang mendalam dalam waktu yang ringkas. Jadi saya akan beri beberapa yang saya rasa pokoklah yang terlintas pada saya. Dan kita insya-Allah saya mengharapkan para ahli panel yang lain dapat memperbaiki apa yang saya kemukakan ini. Yang pertama saya rasa bahagian kejayaan ataupun pencapaian saya rasa yang pertama saya nak sebut di sini ialah pertama ialah citra dapat kita usaha dakwah antara pemerintah dengan badan-badan dakwah ni dapat mengekalkan citra dan budaya jalan tengah. Budaya jalan tengah. Sebab negeri lain terumbang-ambing antara kiri dan kanan, antara tatarruf, antara itraf, antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, tapi kita alhamdulillah dapat mengekalkan jalan tengah. Nak guna wasatiyah pun boleh, nak guna tawazun pun boleh, nak guna iktidal pun okey. Dan ini suatu bagi saya satu keberkatan yang meskipun kita menghadapi masalah, tetapi jalan tengah Sunni dan Jama'i ini dapat dipertahankan. Itu satu kejayaan yang kita patut banggakan, alhamdulillah. Yang kedua ialah kita tidak terpengaruh dengan manhaj luar negeri. Pada permulaannya ada pengaruh dalam 70-an 80-an, ada Ikhwan dan ada Jamaat Islami, ada Masyumi dan sebagainya lah. Tapi kita dapat mengekalkan model Malaysia, dan ini kita patut memberikan penghormatanlah pada pihak yang berkuasa dengan input daripada badan dakwah yang menyebut tentang waqi' Malizi. Maknanya kita dan Prof Mut sendiri pun pernah juga mengungkapkan bahawa kita ni membangun suatu fiqh Malizi, dakwah Maliziyah ala manhaj Malizi, tidak manhaj Pakistani, tidak manhaj
Saudi, manhaj Irani, tapi kita manhaj Malizi. Mengambil kira bahawa waqi' Malizi ini satu waqi' yang apa yang nama yang pluralistik. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah terdapat kerjasama antara pihak berkuasa dengan institusi pengajian tinggi. Ini saya masih ingatlah daripada dulu sampai dengan Universiti Melaya, dengan Akademi Islam, dengan UKM, Fakulti Islam, dengan UIA, dengan USIM bila USIM wujud, kemudian sekarang macam-macam. Jadi ini maknanya badan dakwah penguasa mengiktiraf adanya modal insan intelektual, akli, ijtimai, akli dan juga ilmi di universiti-universiti. Maka banyaklah dan universiti tak ada wang, dia dapatkan sumbangan wang daripada Yadim ke Jakim ke dan sebagainya. Itu state kerajaan negeri. Jadi ini juga suatu bagi saya satu kejayaan lah. Sebab biasa di negeri lain biasanya universiti-universiti menjadi penggugat. Universiti menjadi mengancam status quo. Tapi di sini kita lihat kesediaan bekerjasama, masing-masing mengiktiraf kekuatan masing-masing. Yang ketiga ialah kejayaan kita mengawal tren-tren yang boleh menggugat jalan tengah tadi, tren Wahabi. Kemudian di sebelah kanan, sebelah kiri tren Syiah. Dua-dua masih lagi saya fikir berusaha untuk mencari tapak di dalam masyarakat Melayu. Dan di setengah-setengah negeri dia berjaya. Di Kedah umpamanya masuk ajaran Syiah yang agak kuat yang datang daripada selatan Thailand. Tapi tempat lain tak boleh. Jadi ini juga satu kejayaan yang kita dapat banggakan. Dan kemudian kejayaan untuk menampilkan Malaysia sebagai suatu pusat dakwah serantau yang bersifat universal dan global. Adanya umpamanya multaqa ulama dulu kan, lepas tu alumni Azhar. Ini kerjasama antara penguasa dengan badan-badan dakwah. Jadi ini walaupun kita negeri kecil, barangkali berbanding dengan Indonesia, kita ni sangat-sangat kecil. Tapi dalam menampilkan globalisasi Islam yang jalan tengah tadi, saya rasa kita berjaya di situ. Okey, itu dari segi kejayaan. Saya boleh tambah lagi lah dari segi pertumbuhan institusi-institusi ekonomi, keuangan yang bersifat Islamik, ya, perbankan Islamik, pajak gada dan sebagainya itu. Kemudian yang seterusnya kesedaran tentang produk-produk halal dengan adanya konsep patuh syariah, mesra syariah, sehingga ada hospital mesra syariah, ada bisnes mesra syariah, perhotelan dan sebagainya. Itu antara kejayaan ataupun pencapaian yang dapat kita banggakan. Kemudian saya pergi kepada yang negatifnya, kegagalan ataupun kelemahan. Yang pertama saya letak itu tak semestinya mengikut urutan keutamaan, apa terlintas di kepala saja. Yang pertama ialah gagal kita melakukan depoliticization konsep-konsep Al-Quran. Konsep-konsep Al-Quran yang diambil oleh pengusaha daripada dulu lagi, kita ambil katakanlah penerapan nilai-nilai Islam, kemudian di bawah Pak Lah, Islam Hadari umpamanya, kemudian di bawah Najib Maqasid Asy-Syariah, kemudian di bawah yang sebelum ini Rahmatan lil Alamin. Semua ini diambil pada Quran. Tetapi bila diambil
dijadikan modal politik, konsep-konsep ini melalui proses pencemaran, pollution, political pollution daripada konsep-konsep yang murni. Dan ini satu masalah. Jadi di situ bagi saya satu kegagalan lah ataupun kelemahan. Yang kedua, kita gagal dalam bidang dakwah kepada bukan Islam. Meskipun kita dalam kejayaan saya boleh sebut kita dapat banyak dai hebat daripada bukan Islam. Saya tak ingatlah nama-nama, tapi yang terakhir ini Edith Liu lah yang terkenal kan. Jadi meskipun mereka ini segelintir, tapi mereka sudah overtake peranan yang Melayu Islam ni. Dan itu alhamdulillah di situ. Tetapi masyarakat bukan Islam yang 60% lebih itu gagal kita tembusi. Sebab itu tidak menjadi priority. Dan mereka, dan apalagi dengan Islamofobia dan sebagainya, mereka semakin tebal prasangka-prasangka mereka. Di situ kegagalan yang kedua. Kegagalan yang ketiga ialah bagi saya yang sangat besar lah, ialah kegagalan dalam memurnikan niat-niat parti politik. Tadi Datuk Fadilah Kamsah sebut tentang niat dan cara dan juga matlamat kan. Jadi dalam tiga perkara ini, niat, cara, matlamat, parti politik sangat-sangat melakukan banyak perkara yang bercanggah dengan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi maknanya kita pendakwah gagal mengekalkan roh amar ma'ruf nahi munkar dalam parti politik Melayu Islam. Sehingga yang timbul ialah budaya fitnah memfitnah yang sekarang ini sangat-sangat jijik sekali. Lebih jijik daripada dulu. Sekarang yang bila saya tengok, saya rasa, betul kan macam ni? La ilaha illallah, orang boleh cakap begitu tentang orang ini, macam-macam ditelanjangi seluruh hidup orang itu dengan rekaan-rekaan macam-macam untuk menjatuhkan. Maknanya, ini kan negara masyarakat Islam ya, dengan politik fitnah memfitnah. Kemudian amalan rasuah sudah menjadi satu kanser dalam dunia politik. Penipuan, kemunafikan, pembohongan, tipu daya, perilaku tak bermoral, macam-macam semakin hebat sekarang ini. Jadi bagi saya itu satu kegagalan yang sangat besar bagi saya. Ya. Jadi lagi saya rasa yang kelima, kegagalan mengukuhkan solidariti dan perpaduan umat. Dia ada kaitan dengan perpecahan politik, membawa konsekuensi kepada longgarnya perpaduan umat. Jadi dan politik perkauman tak dapat kita hapus. Dakwah tak dapat menghapuskan politik perkauman. Yang keenam ialah kegagalan menjadikan badan penguasa bebas daripada pengaruh parti politik. Kita ada JAKIM, kemudian Yayasan Dakwah, dan saya minta maaf saya mengatakan bahawa saya nampak dalam institusi pemerintah ini kegagalan untuk membebaskan pemimpin-pemimpin yang memimpinnya jadi ketua tidak berani memukakan pandangan yang tidak disenangi oleh menteri berkenaan yang sama ada di zaman Dr. Mahathir ataupun sampai sekarang. Jadi di sini bagi saya badan yang mengawal dan nak membangunkan dakwah seperti Yayasan Dakwah yang niatnya sangat murni waktu didirikan oleh almarhum Tun Abdul Razak. Tetapi dia sudah menyimpang dan dia selalu dan dasarnya ditentukan oleh parti politik. Dan bagi saya ini satu kelemahan, kegagalan yang menonjol. Dan akhir sekali, kegagalan dalam bidang media sosial. Sehingga generasi muda sekarang ini terumbang-ambing, generasi muda sudah confused, apakah benar, apakah palsu, mereka sudah tidak tahu lagi kerana mereka dibanjiri oleh informasi dan maklumat yang tak bertanggungjawab, dan kita tidak punya banyak teknodai yang boleh masuk dan memberikan
pencerahan. Itulah beberapa pendapat saya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Prof. Bila kita campur antara yang disebut oleh Datuk Dr. Fadilah dengan yang dibicarakan oleh Tan Sri Prof. Kamal, nampak medan itu luas dan boleh kita ke sana ke sini untuk berbincang, dan insya-Allah dalam perbincangan terbuka nanti kita boleh detailkan apa yang telah diasaskan tadi. Jadi saya nak pergi kepada orang yang di tengah-tengah. Ini orang yang selain sentiasa tersepit ini, yang sentiasa tersepit. Orang yang duduk dalam bahagian pentadbiran, dia tersepit antara pendakwah dengan kerajaan yang memerintah. Jadi laluan dia sangat sempit. Kita ada para pendakwah, kita ada para pentadbir, dan kita ada para pemerintah. Datuk Ismail ini, dia sebagai seorang pesuruhjaya hal ehwal agama Islam Terengganu pada waktu itu, ada kerajaan lagi, ada istana lagi, ada orang dakwah lagi, ada orang kampung lagi. Susah, dia kata jalan saya sangat sempit. Jadi Datuk, jadi seolah-olah pada pandangan saya lah, semacam ada konflik antara rakyat dengan kerajaan, antara kerajaan dengan pendakwah, antara pendakwah dengan rakyat pun ada juga, antara istana dengan macam-macam yang kita dengar cerita, macam cerita Situ Busa satu malam. Jadi pada pandangan Datuk, sejauh mana orang macam Datuk ni yang berada di tengah-tengah ni dapat membantu menyelesaikan konflik ini, kalau konflik itu memang ada lah. Biar saya namakan satu konflik lah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang berbahagia Datuk Muk, Tan Sri, Datuk Sri, Tan Sri itu guru saya. Datuk Sri pernah juga datang ke Terengganu masa saya berforum. Ya. Datuk Fadilah Khamsah memanglah selalu datang ke kerajaan negeri jemput, dan saya jadi pergi dia pada masa tu. Begitu. Ya. Jadi Datuk Dr. Basri, saya dah dengar belaka dah. Nampak tak capai saya. Terlalu ilmiah. Bagi saya, apa yang disebut oleh Datuk Mut tadi, konflik yang katakan saya hadapi, sebelum itu baiklah saya jelaskan dulu keadaan atau senario politik di senario dakwah di Terengganu. Maksudnya orang yang terlibat. Kalau kata 3 penjuru, mana penjurunya? Jadi satu penjuru kerajaan lah. Satu lagi penjuru ialah yang bertanggungjawab tentang agama, seperti Jabatan Agama sendiri, dan di sebalik ialah Maidam atau Majlis Agama Islam. Satu lagi di bawah kerajaan sendiri, iaitu Jawatankuasa, sekarang ni namanya Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan. Ini satu faktor ataupun satu aspek ataupun satu kita panggil orang yang bertanggungjawab juga tentang dakwah. Dan di bawah di samping itu terdapat pula jabatan-jabatan seperti Yayasan Dakwah, Yadim, dan juga badan-badan NGO seperti Perkim. Ini penjuru, bagi saya ini penjuru yang rasmi. Jadi pasukan yang rasmi terdiri daripada jabatan agama, di dalamnya atau majlis yang menjadi latar belakangnya Jawatankuasa Agama Negeri di bawah Esko, dan satu lagi ialah badan-badan lain seperti Yayasan Islam Terengganu, Yayasan Dakwah Malaysia, dan Perkim contohnya. Inilah kira sebagai agensi di badan-badan rasmi. Dan penjuru yang ketiga ialah pendakwah. Jadi masalahnya di Terengganu ni, kerajaan dia cuma menyerahkanlah pentadbiran ataupun negeri menyerahkanlah soal dakwah ni kepada Jabatan Agama dan Maidam atau Majlis,
dan bersama dengan jabatan seperti Yadim dan pertubuhan seperti Pekim dan satu lagi jawatankuasa agama. Kemudian saya pergi pendakwah. Jadi komplitnya tak berapa ketara ya, dari segi menjalankan tugas masing-masing. Apatah lagi pendakwah, kita panggil pendakwah bebas ni, mereka juga bergabung dengan bahagian-bahagian tadi. Ada yang mempunyai senarai di Jabatan Agama atau Majlis, ada yang dalam senarai Yayasan Islam, ada yang termasuk dalam Yayasan Yadim, dan begitulah dengan Perkim. Jadi badan-badan ataupun pendakwah-pendakwah ni bekerjasama dengan ketiga-tiga atau keempat-empat agensi tadi. Jadi cuma yang jadi problemnya ialah masing-masing bergerak. Masing-masing bergerak. Ya. Majlis Agama Islam sendiri lebih kepada pembuat dasar. Dalam khusus ini, dalam bab ini adalah pada Islam lah, pada pergerakan Islam. Majlis sendiri tidak mempunyai tenaga untuk berdakwah. Dia cuma pembekal dari segi kuasa dan dari segi keuangan. Dalam hubungan ketiga-tiga atau keempat-empat tadi yang saya nampak, hubungan yang agak ketara sedikit ialah dengan majlis dan jabat ugam, di mana pendakwah-pendakwah perlu mempunyai tauliah. Kita panggil sini tauliah mengajar. Jadi mengajar termasuklah berdakwah, Prof. Ya, termasuklah mengadakan tazkirah, mengadakan forum, seminar dan sebagainya. Itu termasuk dalam istilah pengajaran. Jadi mereka perlu mendapat kebenaran atau tauliah daripada Maidam. Jadi dari segi hubungan tu ada. Cuma dari segi mematuhi tauliah tadi yang saya rasa agak menimbul konflik sikit. Sebab ada juga pendakwah-pendakwah yang semacam tidak menghiraukan tentang perlunya ada tauliah. Oh, dia kata dia PhD di Azhar. Macam mana tauliah lagi? Dia dah popular dah. Dia dah boleh katakan pendakwah Nusantara ataupun kebangsaan. Jadi untuk apa duk mengadap 2-3 orang pegawai di Jabat Agama itu untuk menguji ataupun untuk membolehkan dia dapat tauliah. Ini pada pendapat saya lah. Di samping ada yang segan-segan nak masuk, tetapi banyak yang mendapatkan tauliah. Termasuklah daripada pusat pun ada yang datang ke Terengganu, yang apabila dia ketahui kita perlu ada tauliah, ada kebenaran, mereka datang dengan baik. Tetapi inilah yang jadi satu konflik sikit, di mana ada pendakwah yang terutama yang popular, selebriti dan sebagainya, mereka semacam memandang sepi kepada kaedah. Dari segi konflik antara badan-badan tidak ada. Kecuali bagi saya ialah masing-masing berjalan bersendirian. Kalau ada sikit sebanyak, itulah masing-masing dalam mesyuarat. Pada pendapat saya, untuk menyelaraskan dakwah di Terengganu dan di mana-mana saja, dia mesti ada satu badan yang boleh berbincang di situ, menyelaraskan kerja, termasuk dari segi temanya, matlamatnya seperti yang disebut oleh Tan Sri Prof tadi, dari segi istilah-istilahnya, biarlah kita sekata. Biarlah kita sekata. Jadi bagi saya, untuk mewujudkan satu badan yang menyelaraskan ni, tidak ada tempat yang sesuai kita letakkan melainkan di majlis Maidam. Kerana majlis ini sebenarnya pembuat dasar dan merupakan kira sebagai amanah lah kepada Duli Yang Mulia Sultan. Kerana kita tahu Sultan ialah tanggungjawab terhadap perkembangan ataupun agama di masing-masing negeri. Jadi kita ke ini sebagai satu kemuncak kepada agama di Terengganu, bagi contohnya. Jadi sepatutnya ada satu badan yang menyelaraskan. Termasuklah juga pendakwah-pendakwah sendiri.
Pendapat sendiri di Terengganu baik di mana-mana saja yang datang ke Terengganu sepatutnya mereka disenaraikan dan mereka patutnya mempunyai masa untuk bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar pendapat. Jadi dari sini barulah kita dapat menyatukan arah tuju kita, termasuklah apa nama ni, soal yang disentuh oleh Tan Sri tadi, kita boleh olah di situ, kita boleh bincang di situ. Kalau setakat ini kita masing-masing bergerak, walaupun jawatan kuasa agama itu ada dianggoti juga oleh beberapa badan yang lain seperti Jabatan Agama sendiri, tapi fokus kepada penyelarasan, termasuk yang Datuk Mu kata penjajaran itu tidak diberi penekanan. Jadi kalau kita nak lihat dakwah berjalan sebagaimana objektif dakwah itu sendiri, iaitu untuk menyampaikan Islam, ya, bukan untuk maksa orang, dia menyampaikan Islam, muzakir, ya, kita harus ada pelarasan dalam kerja. Jadi kita buat dalam satu barisan dan satu nada, insya-Allah komplit. Yang kalau ada pun kita boleh kurangkan. Itu saja pendapat saya, Prof, ya. Terima kasih. Lega dengar pandangan Datuk. Maknanya tidak ada konflik, tidak ada perbalahan. Mungkinlah macam Datuk Fadilah kata tadi, siap orang melihat dari perspektif dia. Orang ni duduk dekat dengan bukit, dia tengok bukit tu hijau. Dia duduk jauh, dia tengok bukit tu biru. Jadi benar-benar macam tu lah. Tapi saya rasa orang yang paling susah nak selesaikan ialah Datuk Seri Jamil Khair lah. Dia duduk atas sekali, dia sebagai menteri. Jadi kadang-kadang kita orang politik ni, bukan kita, saya itu bukan orang politik lah. Orang politik ni dia terpaksa berada di tengah-tengah bila dia buat perhitungan. Satu, kepentingan politik. Politik diri sendiri, politik hati dia, politik kerajaan dan sebagainya, satu. Kemudian dia kena ambil juga kepentingan lain, masyarakat misalnya, termasuklah soal pendakwah dan sebagainya. Jadi bila dia bergabung dengan pihak yang pihak orang ketiga tadi, macam pihak Datuk Wen tadi, dia menjadi macam itulah. Itu yang saya kata konflik. Macam mana tak konflik? Satu masa tu di JAKIM tu, dia senarai orang yang tak boleh bagi dakwah JAKIM tu. 3 kali ganda senara boleh. Saya mujurnya duduk senara boleh. Dia kata dia shortlisting, itu bukan shortlisting hak boleh, hak tak boleh. Shortlisting hak boleh. Jadi hak tak boleh tu majoriti, hak boleh tu minoriti, termasuk saya lah. Betul kata saya ni kadang orang kerja orang semua sekali. Jadi oleh kerana itu, macam mana Datuk Seri Jamil menyelesaikan masalah pengalaman lah. Pengalaman. Orang kata Lifat Mat tak apa, tapi pengalaman yang dilalui oleh Datuk Seri itu sangat penting dan sangat berharga, sama ada oleh orang yang politik memerintah hari ini ataupun para pendakwah hari ini dan akan datang. Saya Datuk Seri. Dia pun pendakwah juga, belum pernah jadi kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Datuk Mahmud, Dr. Mahmud Zudi, Profesor Datuk Dr. Mahmud ni guru saya dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Dan lah, saya tak tahu petang ni Datuk Fadilah ni apa pasal ni style warna merah dengan rambut saya rupa potong macam tu. Datuk Dr. Fadilah Kamsah yang memang telah dikenali dalam TV, dalam radio, tak mana-mana pula. Datuk Fadilah dikenali. Saya mencemburui ni pasal bila tengok Datuk Fadilah keluar TV, keluar televisyen, keluar radio, keluar macam-macam lah kan. Yang kita ni sejak kalah ni mana pun tak keluar. Merindui program ni pertama kali ni atas jemputan, sebab saya berada di pentas yang agak berbeza, pentas politik. Jadi pentas politik ni dia tak boleh nak turun pentas Datuk Dr. Fadilah ni, dan Datuk Dr. Fadilah boleh jawab soalan. Dan tapi yang saya heran pasal apa caller ni, soalan-soalannya yang tukang call ni perempuan belaka ni. Adakah faktor kerana tarikan aura Datuk Dr. Fadilah ke apa tak tahu. Datuk Tan Sri Prof Kamal Hassan
Ini pun juga saya amat menghargai, menghormati, amat meletakkan keilmuan, dan negara bersyukur kerana memiliki pemikir dan juga academician yang begitu tinggi, hebat, mempunyai wisdom yang tinggi. Yang saya hormati juga Datuk Ismail Ali. Dia kalau tak tunjuk gambar dia, orang selalu Ismail Ali ni bekas Gubernur Bank Negara yang semua budak kecil besar pegang duit ada tanda tangan dia. Okey. Datuk Rotan Mahmud, saya nak rasakan ini kalau tanya kepada saya ni orang yang paling payah. Tapi dulu memang betul. Sekarang ni dah tak payah dah. Sebab bukan jadi kerajaan dan bukan jadi menteri lagi dah. Jadi kerana tak jadi itu agak tak payah. Tapi itu kalau tadi Tan Sri Kamal telah sebutkan bahawa ada 5 kegagalan. Cuba siapa dia panel mana yang apa tu, cuba cek rumah dia ada bising ke tidak. Kalau bising tu mute. Dia boleh mute-kan suara tu. Okey. Saya balik pada tadi, saya melihat kita ni sebenarnya kalau dalam konteks dakwah dan juga berkaitan dengan kerajaan ni, sebenarnya kita kalau kita explore ataupun kita terokai dengan sebaik mungkin, kita nampak sebenarnya asas-asas pembinaan itu begitu kuat. Saya melihat bahawa apabila kita bercakap soal dakwah, kalau tadi Datuk Dr. Fadilah pun dah mulakan bahawa dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Quran katakan kepada kita ini perintah wajib dalam Al-Quran, hendaklah kamu berdakwah, kamu menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ni dengan yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu hikmah ni tentunya Dr. Fadilah lagi hebat menghuraikannya dengan ABCD dia sampai berapa pun dia susun. Namun saya nak sebutkan bil hikmah itu dalam arti kata mengambil kira semua keadaan yang Tan Sri sebutkan tadi waqi'inya dengan realiti yang ada di Malaysia, sehingga kita ada fiqh dakwah dalam konteks dakwah Malaysia. Kita tidak ke kiri dan kita tidak ke kanan, kita tak ekstrim dalam maksud yang kita sebut dengan wasatiyah. Dan Malaysia pun dulu ada satu ketika kita mempopularkan kalimat wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, itu menjadi pedoman dan rujukan kepada kita. Itu satu hal. Tapi bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ini satu perkara yang amat besar yang perlu kita fikir dan kita gali balik. Apakah mau'izah hasanah yang nak ditampilkan, yang nak dimunculkan, yang nak ditunjukkan, yang nak dipertontonkan, yang nak kita pamerkan contoh tauladan yang terbaik. Kalau laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, maka apakah yang kita nak tunjukkan daripada diri pendakwah itu sendiri? Maknanya sebagai pendakwah adalah tidak patut dan tidak wajar kalau kita tidak menjadi mau'izah hasanah yang Quran suruh tadi. Kalau takat bil hikmah itu satu hal, tetapi Quran kembarkan pula ialah dengan mau'izah hasanah. Iaitulah satu contoh peradaban kehidupan, akhlak, tingkah laku dan juga tentunya percakapan dia akan seiring akhirnya dengan perbuatan yang kita lakukan. Ini satu hal yang kedua. Hal yang ketiga tentang dakwah ini yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu termasuk juga ialah wajadilhum billati hi ahsan. Maka kalau ada perlu di sana perbahasannya, debatenya, kalau ada di sana perbezaan yang berbeza, pandangan yang berbeza, maka di situ wajadilhum billati hi ahsan. Maka bagilah satu perdebatan, perbincangan yang terbaik, bukan saling menghina dan merendahkan, bukan, tapi mudahnya saya simpulkan ialah kita menjaga adabul ikhtilaf, berbeza pandangan, the ethic of disagreement. Jadi maknanya etika kita berbeza pandangan. Jangan sehingga sampai kita terlampau ekstrim, berbeza pandangan, lalu kita menghukum bahawa dia tidak termasuk dalam kelompok dan kumpulan geng kita. Kita bahkan kita kesampingkan sehingga jauh kita pergi, sehingga akhirnya kita melontar keluarkan diri orang yang kita tak bersama pemikiran dia dengan kita itu daripada seolah-olah agama kita berbeza. Saya nak itu sebagai asas yang saya nampak di peringkat awal. Namun
atas pengalaman yang saya lalui hampir 10 tahun sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri yang duduk bersama di dalam kabinet, yang saya juga harus bertanggungjawab di atas keputusan-keputusan yang diambil oleh kabinet kerajaan terhadap dasar-dasar yang berkaitan dengan dakwah khususnya, sebab kita bincang petang ni ialah berkaitan dakwah. Dan saya melihat sebenarnya kalau tadi Prof Kamal ada 5 kegagalan yang walaupun boleh banyak kita bincangkan, tapi saya nak sebutkan, saya tak tahu nak kata kegagalan ke ataupun kekurangan ke, kelemahan ke, ketidakpastian kita ke, sebenarnya kita tidak explore peluang-peluang yang terbaik yang sudah sedia ada yang menjadi asas kepada dakwah dalam negara. Perkara 3, Islam sebagai agama persekutuan. Islam is the religion of federation. Dia sebut bahawa jelas dalam perlembagaan. Dia bukan hanya tertulis di atas buku sekolah ke ataupun mana-mana nota ke. Maka kenapa tidak kita eksplorekan seluas mungkin pendakwahnya, badan-badan dakwahnya dan juga kalangan-kalangan cendekiawan, orang akademik dan sebagainya, kita eksplorekan Islam sebagai agama persekutuan. Bagaimana kita nak terjemahkan pengertian yang seluas dan sebaik mungkin, kita meniti di atas satu perjalanan yang menampakkan bahawa kita memahami maksud Islam sebagai agama persekutuan. Maka atas sifat itulah kita tengok wujudnya jabatan yang Datuk Main sebutkan tadi, ada majlis agama, ada jabatan agama, ada perkim, ada yadim, itu di peringkat negeri. Di peringkat pusat saya dulu menjaga 14 agensi besar. Yang bawah tu ada sub-sub pula. 14 agensi besar yang saya jaga pada waktu tersebut, yang di bawah tanggungjawab menteri di Jabatan Perdana Menteri, di antaranya JAKIM. Di antaranya ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Di antaranya juga ialah jabatan, di antaranya YADIM. Di antaranya YAPIM. Di antaranya ialah TB Hijrah. Di antaranya juga ialah pusat kedua terbesar pencetakan Al-Quran negara. Di dunia ni kita nombor 2 yang terbesar. Mungkin orang ramai tak tahu pun. Nasrul Quran yang ada dekat dengan Putrajaya. Kemudian Yayasan Taqwa membantu kalangan orang daripada sumber-sumber yang diambil daripada jabatan dan Majlis Agama Islam. Tabung Haji, IKIM, Jauhar, Wakaf, Mufti. Mufti kita ada 14 orang. Dan di bawah tanggungjawab yang bukan secara langsung, tetapi mufti-mufti ini di bawah negeri-negeri, tetapi maknanya kita share semangat yang sama. Macam tu juga dengan sekolah-sekolah agama, baik sekolah yang berasrama penuh dan tidak berasrama penuh. Mahat tahfiz yang tumbuh di Malaysia saja, kalau bercakap soal masjid, kita ada berapa puluh ribu masjid dan surau, dan termasuk sekolah-sekolah agama. Imam saja ada 14,000 orang seluruh Malaysia di zaman saya dulu. Guru-guru kafar, kita ada 34,000 orang guru-guru kafar yang mengajar sekolah agama yang baik sebelah pagi ataupun sebelah petang. Macam tu juga dengan JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Mahkamah-mahkamah syariah di seluruh mahkamah, dengan mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah kita belum ada lagi, Datuk Mai ada rayuan tak ada. Mahkamah itu, tapi masa kita dulu kita sedang usahakan, dan perkim termasuk. Apa yang saya nak sebutkan, kalau kita eksplorekan sebaik mungkin, contoh tabung haji. Tabung haji kita gunakan sehingga sampai Malaysia diiktiraf bahawa pengurus dan juga orang yang mempromosikan haji ini sampai peringkat dunia tiap-tiap tahun tanpa gagal. Ada pertemuan haji ini, petang hari raya haji itu, kalau kata hari ni raya, petang ni dalam jam pukul 4 petang, akan ada pertemuan yang diadakan di istana dekat dengan Mina tersebut dengan Raja Arab Saudi. Tuanku akan berangkat bersama-sama dengan semua kerajaan-kerajaan negeri, Perdana Menteri yang hadir buat haji tahun tu, dan juga termasuk pengurusan tabung haji. Tuanku Raja Arab Saudi akan sebut, tak pernah lagi tak sebut sepanjang saya duduk 10 tahun dari menguruskan haji ini, bahawa Malaysia adalah negara yang terbaik, yang menjadi contoh, yang menjadi misal untuk orang lain mencontohi pelaksanaan, penubuhan dan pengurusan haji. Sebab di kebanyakan negeri lain, mereka ada pergi buat haji. Mengambil contoh Indonesia, peruntukan untuk buat haji Indonesia saja 240,000 jemaah. Banyak tak banyak ni? Kita 32,000.
kemudian ditambah pula 10,000. Itu biasanya kuota diberi tambahan oleh kerana Datuk Najib ni orang yang dikenali tuanku bagi, tapi tak boleh diumumkan. Jadi kita pun dengar patuh kita tak umum. Sebab tu kalau ada siapa-siapa pergi umum dapat tambahan, itu yang tuanku marah tu. Tak boleh kita umumkan. Kalau sebab itu perjanjian yang telah diarahkan kepada kita. Jadi yang umumkan yang dibuat ialah 32,000. Jadi contoh-contoh yang seperti ini, ambil contoh yang lain, JAKIM. JAKIM ialah semua orang mengenali sebab tunggak pengurusan dan juga menjadi setiausaha lah kepada Majlis Kebangsaan Islam dan sebagainya, menguruskan, membantu dan sebagainya. Walaupun kuasa negeri adalah merupakan kuasa mutlak hal ehwal agama, tetapi JAKIM amat-amat berperanan, termasuk saya nak sebut cabang yang lain ialah halal. Malaysia menjadi contoh halal dunia. Orang tak nak sijil halal yang lain, orang duk nanti nak dapat sijil halal Malaysia. Tapi dalam sijil halal Malaysia ni maknanya saya waktu di zaman kita hari itu, saya minta supaya kita keluar sikit daripada kepompong biasa hanya mengeluarkan sijil biasa, tetapi kita nak melihat bahawa JAKIM bukan hanya sekadar menggunakan peruntukan, bukan hanya sekadar menggunakan duit, tetapi dia lebih kepada sampai peringkat menceburi bidang perniagaan yang berkaitan dengan halal. Dan kalau orang tengok saja sijil halal JAKIM, pergi ke London, pergilah ke mana pun Amerika ke, pergi ke mana tempat-tempat negara dunia ni, termasuk di Thailand, Bangkok, nampak sijil halal saja, terutamanya daripada JAKIM, orang dah tak ada keraguan dah. Orang duduk makan suap macam biasa. Walaupun pergi ke negara China, dia tulis halal, pakai dengan chopstick tak jadi masalah. Dia sebab dia tahu, dia kata bukan soal chopstick itu menjadi persoalan, tetapi halal itu menjadi keutamaan. Tu saya melihat ini peluang yang kita gagal explore, peluang perundangan, peluang jabatan-jabatan yang sedia ada, dan satu perkara yang amat besar. Kemerdekaan dicapai, dan apabila kemerdekaan tu nak diserahkan kepada negara kita Malaysia, negara kita merdeka 1957, satu perkara yang diletakkan cukup indah dan baik, iaitu raja-raja Melayu adalah penaung kepada agama Islam di negeri masing-masing. Raja-raja Melayu ialah custody, penjaga kepada agama Islam di negeri masing-masing. 9 buah negeri yang ada raja, tolak Melaka, tolak dengan Pulau Pinang, tolak wilayah persekutuan, tolak Sarawak dan Sabah, dilantik Gubernur. Gubernur diturunkan kuasa menjaga agama oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi, betapa indah dan cantiknya ini yang kita nak kena explore. Kuasa ini berada di tangan tuanku. Dan tuanku sebab itu dengan kuasa tuanku telah menyerikan tanggungjawab ini dikoordinasikan, diurustiakan oleh Majlis Agama, Jabatan Agama. Bahkan, saya bila duk cuba teliti Tok Mut sekarang ni kan musim darurat. Ada di Malaysia disebutkan dengan pengisytiharan selain daripada PKP ni darurat. Rupa-rupanya dalam darurat ni pun ada pengecualian yang tak terikat dengan ordinan darurat, iaitu hal agama dan juga termasuklah dengan berkaitan adat resam Melayu. Yang itu kekal berada di bawah kuasa tuanku. Bila saya teliti itu maknanya betapa cermat dan detailnya sewaktu kita membina perlembagaan dan juga sewaktu kita membina peruntukan darurat, sehingga telah pun diklasifikasikan soal agama ini begitu tersendiri di bawah jagaan tuanku. Jadi saya melihat, kalau nak bercakap ni, tadi saya seorang pula petang ni, tapi takut jadi ceramah pula. Jadi ceramah. Minta maaf. Jadi saya melihat Datuk Mahmud dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain, kenapa tidak kita mengambil peluang? Kita ada ramai pendakwah-pendakwah yang kita lahirkan, dan Datuk Tan Sri Musaffar pun dah sebut kata tadi, kita telah membentukkan satu manhaj yang begitu baik, wasatiyah kepada pendakwah kita. Sikit sebanyak tu kita fahamlah. Kadang-kadang kata bidalan sedangkan lidah lagi kan tergigit, mana kan tidak pula bila-bila bercakap ni pendakwa-pendakwa. Jadi kalau kita explore balik, saya rasa mungkin Datuk Mut boleh memulakan medan untuk bertemu balik pimpinan-pimpinan di peringkat pelaksana dasar, iaitulah Ustaz Datuk Ismail tadi ni. Kita boleh panggil juga pimpinan-pimpinan di peringkat pendakwa.
Saya pun termasuklah kalau kita nak kategorikan tu juga Datuk Fadilah Kamsah Tan Sri Kamal, Datuk sendiri dan pihak kerajaan untuk duduk bersama dan apa yang boleh kita kerjasamakan kembali, kita perkukuhkan rantaian ini dan kita pertautkan, dan mana-mana yang negatif maka kita kesampingkan dan yang positif kita depankan untuk menggunakan jalan dakwah yang terbaik. Terima kasih Tok. Okey, terima kasih Tok. Datuk Seri kita ni masih lagi boleh meneruskan kerjaya sebagai orang politik dia. Jadi tak kurang lagi dia boleh macam dulu okeylah. Jadi sekarang ni apa yang Datuk Seri kata kena panggil balik tu, saya nak bagi tahu di sini, tahun ni MDN akan mengadakan dua perkara. Satu, Convention Dakwah Negara iaitu bulan 8 ni, dan satu lagi ialah kita nak adakan balik Multaqa Perpaduan Ummah yang kedua. Jadi kita sudah bangun daripada tidur kita dalam masa setahun dua kerana ditindih oleh kemiskinan sesudah apa-apa semua sekali. Jadi sekarang ni kita dah recover balik. Jadi oleh kerana itu kita sudah habis 1 jam. Saya berlaku adil, tak kira lah siapa dia panjang, siapa dia pendek, mana saya tidak potong. Ini untuk kali pertama ni. Dan insya-Allah lah mungkin satu masa kita boleh detailkan lagi. Jadi terpaksa kita lari-lari sikit. Jadi petang ini saya nak cadangkan, saya tak tahulah. Di kalangan para pendakwah sendiri pun dia ada simpang siur yang susah untuk dipahami. Orang macam Datuk Dr. Fadilah ini cara dia. Orang macam Prof Kamal ini akademik. Orang macam ni ada hak Bollywood, ada hak jenis apa tu pendakwah lawak jenaka pun ada macam-macam. Jadi kata macam campuran-campuran ni yang membingungkan sehingga kadang-kadang dia kelahi sama dia pula kemudian. Tapi yang menariknya ialah dulu masa apa tu Tan Sri Hamid Osman, saya tak dengar apa. Bila dia kata pok veteran, pok tua-tua ni kena appear banyak kali di TV. Bila kita pergi orang macam saya ni rating dia drop. Bila bawa drop rating dia. Padahal kita rasa kita ni hebat dah. Mari berhahu-hahu ni dia naik balik. Semalam saya cuba eksperimenkan dalam MDN sedikit. Saya bagi poster kita ni. Apa macam-macam lah Al-Jamaah tu. Tapi semalam saya jumpa orang buat lagu. Saya masukkan lagu. Tak sampai 1 hari 20,000 follower dah masuk. Dah 20,000 dah orang tengok. Tak sampai 1 hari. Tadi Bapak Dr. Basri kata Allah, kata inilah masih lagi kita berhadapan dengan selera. Jadi macam mana ni? Jangan saya pula jadi penceramah yang kelima. Macam mana? Siapa dia nak ulas dulu? Saya bagi bebas lah, kita bersantai lah petang ni. Okey. Bagi Tok Fadilah. Salah. Boleh. Baik. Terima kasih Tok Mut. Saya dan cuba sambut sikitlah ya. Yalah masalah kita ni ya, dakwah yang macam simpang siur dan selera dakwah yang berbeza-beza. Sebenarnya yalah matlamat dakwah masih sama. Bak kata Prof tadi tu, Profesor Kamal Hassan ya, memang kita masih setuju kita nak meningkatkan syiar Islam, kepatuhan pada Allah. Yang penting meningkatkan adab. Ni kalau adab kita tinggi, maka banyak masalah akan dapat diselesaikan. Tapi ramai kita yang kurang adab. Sebabnya bila hang tuah diberitakan kurang adab atau dia punya kesohihan, bila hang tuah yang mengatakan orang Melayu Islam ini adabnya rendah biadabnya, kata hang tuah. Betul atau tidak kata-kata itu wallahu alam, sebab ialah kita sejarawan kata yang kita ni kurang adab. Banyak biadab. Sebab bila ada ulama kata, saya tak ingat siapa, Tok Mut tahu siapa ni, dia kata aku belajar adab 30 tahun, aku belajar ilmu 20 tahun. Jadi satu perkara ya, kenapa kita bersimpang siur dan banyak dakwah yang tak menentu ni ataupun selera yang berbeza, sebab ialah sebenarnya okey. Boleh siapa dia sambung ke? Kita ada gangguan apa tu line Datuk Fadilah Kamsah. Boleh siapa boleh sambung ke? Bagi ulasan. Ya, Datuk Ismail.
sangat tertarik dengan apa yang disebut oleh Datuk Dr. Fadilah Khamsah tadi tentang adab. Bagi saya dakwah ni selain daripada lontaran kata-kata ataupun bercakap, dia ada satu lagi aspek, iaitu dakwah as-samitah. Dakwah tanpa bicara. Jadi yang jadi bersimpang siur ni bagi saya ialah kerana pendakwah kita tidak mempunyai satu lagi, iaitu pendekatan dakwah as-samitah. Iaitu adab yang disebut oleh oleh Datuk Fadilah Khamsah tadi, ialah adab. Jadi sebagai contohnya ya, berlakunya sindir menyindir dalam dakwah, berlakunya tujuannya untuk populariti semata-mata, ya, tanpa mengira riwayat-riwayat yang palsu pun dimasukkan juga, cerita-cerita yang tak masuk akal pun dimasukkan juga sebagai satu usaha untuk mendapat minat kepada ceramah supaya kononnya khalayak tidak mengantuk, ya. Jadi yang dapatnya lah gelak ketawa. Tetapi apa poinnya mungkin tak sampai. Jadi bagi saya untuk supaya dakwah kita tidak bersimpang siur, seperti sekarang ni juga kita dalam PKP, kita ada SOP. Kalau setakat PKP saja tidak ada SOP, tak ada. Jadi adanya SOP seperti pakai topeng, seperti penjarakan dan sebagainya, maka pendakwah pun sepatutnya mempunyai SOP juga. Contohnya hubungan dengan orang ramai begitu akrab, hubungan dengan Allah Ta'ala memang tak saya cakap lah, dan mempunyai dada yang lapang, dapat menerima kekurangan diri, ya, dan tahu tentang orang yang dakwah tu dari segi psikologi masyarakat. Mereka juga harus tahu dan bersifat pemaafnya, penyantungnya. Juga yang paling penting ialah pendakwah harus bersikap tawadhu, iaitu tidak membalas perbuatan yang negatif dengan negatif. Contohnya, ya, kita tidak akan tersinggung dengan sindiran-sindiran mana-mana pihak, tapi kita akan meneruskan berdakwah dengan cara yang positif, dengan sabar, dan yang paling penting juga pendakwah harus menampilkan tokoh dakwah, ya, walaupun dia berjaya dari segi penyampaiannya, orang ramai tertarik dengan ceramah, tapi dari segi penampilan tu kita harus mengambil kira juga, bukan saja semasa berceramah, tetapi masa berjumpa dengan khalayak, masa berurusan dengan pihak pentadbiran, dan janganlah dijadikan sebagai sumber keuangan itu sebagai matlamat kita. Jadi saya setuju dengan apa yang disebut oleh Datuk Dr. Fadilah Khamsah tadi, iaitu pendakwah yang menjadikan tidak tertib dalam dakwahnya, masing-masing membawa hal, ialah kerana kita tidak mempunyai SOP dalam dakwah. Jadi SOP dakwah kita tengok Nabi SAW lah sendiri, ya. Nabi sendiri seperti kita tahu, kana khuluquhu al-Quran. Dia bukan saja berdakwah dengan lidahnya, dengan kata-katanya, tetapi dengan layanannya, dengan penampilannya, dengan wajahnya, dengan kehidupannya sendiri. Itu saya, Datuk, pendapat saya. Okey, terima kasih, Datuk. Nak balik sekejap pada Datuk Fadilah, kesian dia putus tali dia tadi. Macam mana? Ada khair. Okey. So satu kali terima kasih, minta maaf dari terputus, ya. So sebenarnya itulah betul, saya memang menyokong apa yang Datuk Ismail Ali sebut tadi, itu betul lah, ya. Dan untuk tambah sikit ialah kita ni yang boleh kata pantas sangat kita punya dunia ni, dan PKP ni menyempatkan lagi keperluan untuk kita lebih seiring dengan perubahan ni yang jadi kucar kacir, kadang-kadang selalu berbeza, ya. Sebab yalah, Maduun pun ada yang macam kita ni semua, the baby boomers, umur 60-70 kata ni kini baby boomers. Ini golongan yang tertentu. Ini perlu juga didakwahkan. Lepas tu golongan Generation X, kita sebut Generation X, 40 bertahun, Gen Y, orang muda-muda, Gen Z, remaja, generasi millennium,
generasi yang generasi yang bajet baik. Ni orang muda-muda kata generasi bajet baik. Bajet baik. Bajet baik. Jadi dalam konteks itu yang saya terfikir. Jadi apakah patutnya ilmu yang patut ada pada para pendakwah, pada para dai ini, di samping IQ, EQ, SQ, spiritual quotient, yang rupanya ada lagi 3 Q baru yang orang tua ni, saya ni sendiri duk fikir-fikir mungkin ni sesuai. Pertama ialah GQ, gender quotient. Artinya kita sebagai pendakwah kena faham apakah cita rasa, cara pemikiran dan kehendak soft spot orang perempuan dan orang lelaki. Gender quotient, kepintaran kita memahami madu'un yang berbeza jantina. Itu satu. Dan itu kadang-kadang kita tak pandai ataupun tak faham. Yang kedua ialah IGQ, intergeneration quotient. Bagaimana kita nak, kalau depan kita tu ada orang tua, ada orang yang dewasa, ada remaja, ada kanak-kanak yang sangat pintar, ET savvy. Yang memang pantas. Budak sekarang umur 2 tahun dah pandai ber-IT, bergadget. So bagaimana kita nak menangani mereka ni? Lepas tu of course lah kita kena ada ni yang disebut oleh Profesor Kamal awal-awal tadi. Yang tadi sebut tentang kadang-kadang kita gagal untuk berdakwah pada non-Muslim sebab kita tak faham CCQ, Cross Cultural Quotient. Kita tak faham bagaimana nak kita memahami orang yang berlainan budaya, berlainan agama, berlainan latar belakang. So kita kena faham tu. Jadi para dai kena faham ilmu-ilmu ini ada, dan semua dai termasuk yang bercakap ni dah umur saya 70. Tantri mungkin lebih kurang sebaya lah. Dia tu sikit saja nampak handsome sangat. Budak muda macam Datuk Seri Jamil Khair tu tak payah lah dia. So kita ni semua work in progress. Kalau semua pendakwah, semua para pemimpin, semua orang yang memerintah masih menjadi bahawa kita ni work in progress. Kita ni banyak jahil. Kita tak sempurna. Kita ibarat bangunan yang belum siap. We are all work in progress. Kita tak maksum. Jadi kalau semua orang sedia terima, itu yang Datuk Ismail Ali sebut tadi. Ya, kita ni kena tawaduk. Kena boleh ada kata orang tu perasaan untuk boleh ditegur. Ya. Jangan sentap, jangan melompat, jangan melasah bila kena tegur. Itu satu cara. Itu satu aspek yang kita kena faham. Kenapa simpang siur dan berlainan selera. Dan kita kena lihat, rupanya bila saya buat kajian yang terbaru, itu betul kata Tok Umut tadi betul. Ya, rupanya kaedah yang paling popular sekarang untuk berdakwah ialah TikTok. Saya pun, ya Allah, TikTok. Rupanya daripada kanak-kanak sampai ke orang yang kanak-kanak purba. Macam Tan Sri Kamal Hassan tu, dia kanak-kanak purba. Dia masih minat TikTok rupanya. Allahu Akbar. So TikTok sangat popular dan sekarang ni banyak message ataupun perkara dakwah disampaikan melalui TikTok dan sangat popular daripada kanak-kanak sampai orang dewasa dapat menghayatinya. Jadi kita kena, itulah ada orang yang memang, yalah orang tua-tua kadang suka fakta, suka cara intelektual, ada kaedah at-targhib lebih mesra dengan mereka, kadang ada kaedah at-tarhib, ya. Aspek yang ada tadabbur, ada cerita, sampai ada pakar mengatakan, ini penting ya. Untuk berdakwah kita kena pakai cerita. Sebabnya Quran pun banyak tentang cerita. 1/3 Quran tentang cerita. Jangan menyampaikan ilmu tanpa bercerita, kata dai ini, dan jangan bercerita kalau tak ada sebarang pengajaran. Don't tell a story without learning points. Don't tell a learning point without telling a story. Jadi itu satu perkara dan ramai pendakwah yang hebat, dan memang gunakan kaedah ini. So ada yang suka buat kata Dr. Umar lah, ada suka berlagu, ada kaedah yang keajaiban. Dan kena gabungkan. Ini last point daripada saya. Salah satu pendekatan, sebab hidup ini, kata Einstein, ada dua. Satu logik dan fakta. Kedua adalah magic dan miracle. Ada keajaiban dan keluarbiasaan. Why not kita, bak kata Tan Sri, bak kata juga Datuk Seri Jamil Khair, kita gunakan peluang-peluang yang ada. Dalam Islam ini, dalam ilmu Islam ini, banyak keajaiban. Jadi kita gunakan keajaiban dan keluarbiasaan ini untuk sebagai kita punya wadah di uslub dakwah yang sangat-sangat berkesan. Dan kalau dapat dicungkil keajaiban ini, Masya Allah, banyak perkara akan dapat diuraikan, diselesaikan dengan cara yang menang-menang, dan akhirnya Islam akan ke atas dan adab akan dapat diperkukuhkan di Malaysia, insyaAllah. Wallahu'alam. Okey, terima kasih. Kena tanya Prof. Prof Kamal. Ya. Bagi penilaian sikit ni.
Macam mana? Saya rasa dah cukup dah tu. Kalau saya Banyak lagi. Saya tambah jadi rusak lah. Banyak lagi. Cuma gini, saya tengok dari aspek lain kan. Ya, ya. Prof Mut buat satu andaian adanya simpang siur, ya, dan yang boleh bawa kepada konflik. Saya ingin melihat kepelbagaian ini sebagai suatu aset, tetapi dalam rangka tertentulah. Sebab adanya pengkhususan ilmu. Jadi ada para dai yang katakanlah dia boleh dakwah dia bidang seni. Ada dakwah dia bidang katakanlah engineering. Ada bidang perubatan. Sekarang ini mungkin banyak bidang perubatan. Jadi masing-masing tu ada dia punya wacana yang berkaitan dengan pengkhususan masing-masing. Jadi dan sekarang ini ilmu berkembang begitu hebat, tidak ada seorang da'iyah yang menguasai semua sehingga dapat. Jadi ada orang Zakir Naik, dia punya kehebatan begini. Ahmad Didat, dia pengikut Ahmad Didat begini. Walaupun antara dia Ahmad Didat, tapi saya lihat kehebatan mereka antara lain ialah dia banyak hafal skriptur agama lain. Jadi, kekuatan penghafalan itu yang padri-padri tak boleh lawan. Sebab padri kena buka kitab. Dia orang ni tak ada buka kitab. Semuanya ada dalam memory cell dia. Jadi maknanya memory cell dia memang hebatlah. So masing-masing ada caranya. Jadi saya fikir yang pentingnya macam Datuk Fadilah katalah, menjaga adab. Jadi maknanya ada etika, the ethics of discourse. Jadi masing-masing ada etikanya. Jangan umpamanya saya ikut 2-3 hari ini perdebatan antara atheist yang terkenal, Richard Dawkins, dengan saintis. Dawkins juga saintis, tapi atheist, dia ketua of the new atheist. Kemudian John Lennox seorang saintis yang percaya pada Tuhan. 1 jam mereka berdebat. Komen-komen orang di England mengatakan ini luar biasa. Dia kata macam 2 orang yang kawan lama berjumpa in the British pub, tempat dia orang minum. Jadi old chaps meeting one another. Jadi walaupun isu itu isu sangat-sangat besar, yang satu tolak Tuhan, yang satu lagi tidak. Dua-duanya saintis. Jadi kalau kita dapat mencapai kematangan berbincang yang tadi yang Datuk Jamil sebut, mujadalah billati hiya ahsan tadi kan. Jadi itu maknanya menguasai adab perdebatan yang saya fikir dalam parlimen kita ini sangat gagal. Mereka beberapa orang saja yang dapat menguasai peradaban berhujah dan juga bermujadalah dengan baik. Yang lain-lain itu memalukan kita lah. Jadi kalau maknanya saya nak tengok dari aspek itulah kalau boleh Datuk kan. Tapi mungkin Datuk ada benda lain lagi yang di sebalik itu. Tapi ialah kita boleh terimalah satu benda yang positif. Saya hanya menimbulkan satu provokasi daripada saya, mungkin takut benda itu boleh membawa pada negatif. Tapi kalau kita melihat benda itu sebagai positif, satu lagi kena blame Datuk Seri Jamil Khair lah. Kerajaan tidak tolong menstrukturkan supaya mereka ini kepelbagaian itu jadi satu benda yang positif bila diletak dalam satu instrumen yang betul-betul. Macam mana? Okey tu. Saya amat tertarik ni kita punya dalam bab inilah, dalam bab yang membincangkan kepelbagaian, approach, dakwah, style, ucapan, ungkapan, tajuk yang dipilih. Kadang-kadang dia menggunakan, kalau tajuk-tajuk biasa ni dia tak catching tu, dia tak terasa sentuhan tu. Tapi kalau macam hari ni bila Tok Mut masukkan tajuk penjajaran baru dakwah ni, orang
ini penjajaran ni nak pakat dengan siapa pula? Dia welcome to their ingat ke mind. macam tayar kereta. Tayar kereta Alignment. kita alignment kan. Alignment. Tapi bila Datuk Mun masukkan tajuk penjajaran, saya pun duk teliti juga daripada awal. Betul ke Datuk Mun ni nak bincangkan tajuk penjajaran, artinya dalam konteks kita nak bagi adjust balik macam mana, ataupun perlu ada badan baru ke ditubuhkan dan perlu ada kerajaan baru ke dan sebagainya. Tapi tengok perangai orang politik, dia bawa pada politik dia juga lagi tak. Tak ada, kita tak ada politik, tak ada politik. Inilah juga yang ada di belakang pemikiran rakyat. Saya amat seronok kalau dalam waktu saya jadi berada di kementerian dulu, memang betul. Kadang-kadang ada juga yang kita kena sendiri pun ada juga. Bahkan ada yang marah menteri tak boleh duduk rehat, hari Minggu pun tak boleh pergi nak berriadah ke apa, mesti sampai begitu pun ada. Dan bukan begitu saja, lebih dalam pukul pun. Tapi itu saya mengambil pendekatan yang saya tak nak untuk, kerana faktor peribadi ini saya menjadikan isu yang sehingga sampai menimbulkan rasa marah, mengambil tindakan. Itu saya nampak lain, berbeza, tak betul. Tapi saya melihat tu perbezaan. Kalau kita ambil lah, katakan, biar saya sebutkan nama, katakan Ustaz Abid Liu. Hari ini popular. Abid Liu popular, orang yang convert, masuk Islam, tetapi dia menggunakan jalur dakwah yang begitu tersendiri. Dia menggunakan seluruh hartanya, seluruh masa dan tenaganya, dan sekarang ni dah sampai ke Palestin tu. Kita masih lagi duk bincang di sini, Palestin pun tak sampai lagi kita. Beliau, dan sehingga sampai digelarkan Abid Liu ni orang yang kalau dia datang selesai semua masalah yang lebih-lebih lagi berkaitan kemiskinan sebagainya. Okey. Kita tengok juga macam Dr. Mazhar kita, Mufti di Perlis, atas nama penanya Dr. Mazhar. Mempunyai gaya dan juga kaedah dakwah yang tersendiri. Kita tengok juga macam dulu sahabat lama yang rajin berforum, Datuk Noh Gadut di negeri Johor, kesesuaiannya dengan gaya suaranya dan sebagainya sebagai pendakwah di peringkat negeri Johor dulu. Kita tengok juga macam Datuk Dr. Daniel di Pulau Pinang. Kita tengok Ustaz Kazim di dekat dengan Perak. Ustaz Azhar Idrus di Terengganu, Ustaz Maya. Jadi saya banyak lagi lah ustaz-ustaz yang Samsul Debat kan, dengan pilot Negeri Sembilan dia. Ada setengah orang dia berminat dengar pelet Negeri Sembilan tu, lebih mengasyikkan dan kemudian gaya penyampaian yang menyeronokkan sehingga orang tertarik. Macam itulah juga ustazah-ustazah kita kan. Kita ada di Akademi Islam tu Tok Mut yang didik, Datuk Sharifah, banyak lagi Tadah Siti Noh, banyak ramai lagi yang tak sempat saya sebut, Datuk Dr. Masyita. Semuanya ini merupakan aset yang Prof Kamal sebutkan tadi. Harus dilihat ianya sebagai aset dan bukan kerana dia faktor pemecah dan sebagainya. Dan saya duk melihat dia kalau nak makan Tok Mut nasi daging yang sedap ni, dia kena tomeh rencah dia tu, bagi nampak banyak campuran-campuran dia lah. Kan, garam jangan lebih sangat, tetapi jangan tak buh langsung pula. Dan gula pun kena bubuh ada sikit, jangan tak buh langsung juga. Sebab orang Kelantan baru buh gula dalam budu. Dalam budu. Makna je, kita meraihkan. Maksudnya bila orang Kelantan minum budu, makan budu, sebab kalau tak makan dengan budu, dia dengan singgah pula lagi kan, Prof Kamal. Maknanya sedap sangat dah tu buka puasa kalau dengan tu. Kita meraihkan kepelbagaian yang ada dalam masyarakat. Tapi kalau kita semua membawa pendekatan akhirat, dalam arti kata kita baca hadis-hadis yang syurga ni ada 7, dengan nerakanya 7. Tetapi untuk yang orang-orang yang pada umur yang Datuk Dr. Fadilah sebutkan tadi, dengan umur-umur yang orang-orang tua dan sebagainya, ni tak berapa mungkin bersesuaian yang itu. Anak muda, kata Datuk Dr. Fadilah tadi, dia nak tengok TikTok. So TikTok ini menjadi satu hal tarikan kepada dia. Jadi dakwah saya rasa elok kepelbagaian, tetapi sekali lagi bagaimana kita menguruskan kepelbagaian ini, dia tidak menjadikan sebagai satu faktor kebencian dan juga permusuhan. Sebab saling ni ada juga dia kata apa dakwah kerja bagi orang gelak, kerja bagi cari orang buat lawak, lepas tu balik tak ada apa. Ada pula yang Tok Mut pun sebut tadi,
panggil yang otai-otai ni pergi turun forum balik, maka rating penonton menurun. Agaknya pasal apa kita tak tahu, sama ada tak kerana lawak ke tak ada ke apa, dia mudah payah faham, ataupun dia kata aku dah dengar dah dulu, ni aku dengar pula. Jadi mungkin dia kata cukup dah dulu. Maka mungkin rating kerana turun. kedut, muka dia kedut. Faktor kedut juga tidak menarik minat kan. Mungkin. Dan kemudian kalau katakan panggil yang muda-muda ni, rating dia terus menjunam naik. Jadi maknanya kepelbagaian ini haruslah dicantumkan bersama, dihimpunkan untuk menjadi kelompok dan kumpulan yang membawa kesan dakwah yang baik. Terima kasih tu. Okey, terima kasih. Saya rasa gembira dapat jawapan macam tu. Jadi oleh kerana itu kita tengoklah. Kita hari ni tak cukup masa ni. Tapi tak apalah, mungkin kita akan sambung. Kita ada masa setengah jam lagi. Kita akan sambung kemudian dalam, tengoklah, saya cuba adjustkan sikit lagi satu masa lepas ni. Kemudian saya nak pergi kepada masalah, bila kita bincang tentang kepelbagaian, tentang loss of control apa semua sekali, atau over control pun ada. Jadi soalnya sekarang ni, dalam dakwah ini mesti kita ada misi yang tertentu. Mesti ada, kalau misi saja kita tak popular untuk membawa misi itu, kita tidak diterima walaupun misi kita bagus. Dan kita juga kena survival, kita pula kena survive kalau kita bawa dua tu pergi sekerak jalan, tak boleh jalan apa semua sekali. Jadi bagi para pendakwah lah, bagi para pendakwah, antara ketiga-tiga ni, misi, populariti dan survival, ini satu persoalan untuk mereka. Kemudian bagi para pentadbir, adakah mereka itu pandai membezakan antara objektif, dasar dan rutin? Jadi pendakwah tadi kadang-kadang keliru antara tiga perkara tadi. Tetapi pentadbir pula keliru antara tiga perkara itu. Dan orang politik pula keliru antara politik dan dakwah, dakwah politik, politik dakwah. Jadi ini yang kita kata kekeliruan, di samping adanya satu alat tuju yang sama yang boleh dibanggakan, tetapi masih lagi ada benda-benda rutin, benda kecil, benda yang kita rasa tak sepatut adanya, yang boleh merupakan sebagai duri-duri dan lupuk-lupuk di jalan yang perlu, yang sepatutnya itu yang kita nak bicara ni, iaitu benda-benda yang menyebabkan, saya contohkan macam ni. Dulu MDN ini dia duduk di bawah Yadim. Licin jalannya, tetapi sempit sebagai suatu lorong. Maka apabila kita berpakat dengan Yadim untuk berpisah, supaya kita mempunyai ruang yang tersendiri, maka saya katakan kepada orang MDN, sekarang ini kita ada highway yang kita boleh laju macam mana pun. Tetapi rupa-rupanya bila nak laju, ada lubang situ, ada lopak di situ, ada pecah di situ. Ini yang kita hadapi. Jadi saya nak komen-komen yang sama, walaupun ringkas tapi menjawab persoalan ini. Saya siapa dia nak mula dulu? Saya boleh sikit tahu. Saya. So itulah bila bercakap tentang misi, populariti, survival dan sebagainya. Itulah realiti sebab PKP ni sebenarnya satu rahmat yang sangat besar ya. Banyak perubahan berlaku. Sebabnya bila Nabi bersabda ya, orang yang beruntung berjaya itu orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dan PKP ni telah mempercepatkan dan mengubah lanskap dan senario dakwah ya di kalangan di negara kita. Tapi yang ramai orang tak perasan tapi tahu ya, kebanyakan pendakwah yang dulunya ialah mencari rezeki Allah turunkan ya, mencari katakan tu nafkah lah ya, dengan berceramah secara live sekarang tertutup lah ya, taklah tutup ya, dia punya bukanlah pintu rezeki tutup, pintu pendapatannya tertutup seolah-olah. Banyak yang jual ikan salainya dengan itik salai, itu satu realiti. Itu sebabnya sekarang ni oleh kerana PKP dan sebagainya, maka dakwah secara online jadi sangat-sangat kritikal. Ya, mungkin orang tua, orang lama FB masih sesuai. Orang muda sikit Instagram, ya, dan orang yang berbagai umur saya dah sebut tadi TikTok. Jadi dalam konteks ini, maka misi sudah berubah, populariti sudah cara nak popular sudah berubah,
cara nak survival pun sudah berubah. Sebabnya bila saya perhatikan sekarang ni perkataan yang sekarang sangat popular lah, bila berdakwah secara online, secara webinar, secara online, secara ini, maka personal branding jadi sangat penting. Jadi konsep personal branding jadi, network marketing jadi penting. Kita ada konsep follower yang ramai. Follower tak bagus, tak cukup. Kena ada top fan. Top fan tak cukup, kena ada supporter. Supporter tak cukup, kena ada fanatic supporters. Fanatic supporter ni akan sokong. You kata hitam lah, you kata putih lah. Apa dijual semua orang beli. Itu fanatic supporters. Itu. Tampak janguk hari ni pun. Okay. Dan ramai influencers. Macam kita ni, tak tahulah dah tak banyak influencer orang tua-tua ni sebab mungkin kedut pasal influencer ni tak ada. Dan ramai pula konsep-konsep insta famous. Jadi sekarang perkataan yang gunakanlah naratif. Sebenarnya pendakwah-pendakwah sekarang kena pandai buat konten, Tok Mut, kena pandai buat konten. Kalau konten yang menarik dengan gambar ke, dengan video ringkas, dengan penceritaan, dengan konten yang dapat menyentuh kalbu, maka orang-orang ni akan survive dalam menjalankan kerja dakwahnya, akan survive untuk mencari punca pendapatan, akan survive untuk dia punya maintain populariti dan sebagainya. Itu sebabnya betul kata Dr. Basri tadi, 20,000 ya, because ada lagu sikit, ada nyanyi sikit ya. Kalau Tok Mut nyanyi nasyid, sangat pecah panggung. Kalau saya nyanyi? Pecah panggung. Bukan pecah panggung, suara saya pecah. Jadilah, artinya kita kena cakna, kena faham, kena ambil dan cepat bertindak. Walaupun katalah dengan sebab vaksin dah ada mungkin dalam masa setahun, katalah COVID akan terangkat daripada bumi Malaysia dunia, tetapi kaedah dakwah seperti yang kita sebut ni masih relevan. Kaedah pakai yang TikToknya, webinarnya, Instagramnya masih relevan pada pandangan saya sampai entah tak tahu bila. Mungkin ada kaedah-kaedah baru, tapi hakikatnya semua dai kena faham, kena berubah untuk dapat sesuaikan dengan keperluan semasa. Wallahualam. Walaupun face to face boleh berlaku. Walaupun face to face boleh berlaku. Betul. Sebab Tok Mut bercakap kat Kuala Lumpur, orang Terengganu nak dengar macam mana? Orang Terengganu nak dengar. Takkan nak pergi KL pula. Dia akan terus relevan. Okey. Siapa nak sambung? Sila. Sila, Tuan. Kan nak suruh saya dulu. Sila. Ini bukan gilirannya. Okey, Tok Mut. Saya setujulah dengan Datuk Dr. Fadilah tadi bahawa landscape hari ini selepas daripada PKP dia amat berbeza landscape dakwah kita. Kerana dulu kalau kita pergi masjid ke masjid sekarang ni dah tak boleh nak praktik dah macam itu. Dan bahkan ada masjid oleh kerana PKP 3.0 ni 1.0, 2.0, 3.0 yang kita lalui ini tidak membenarkan lagi kluster-kluster masjid dan sebagainya, takut nanti berlaku. Walaupun kita tahu yang orang masjid tu asal usulnya bukan kerana kena di masjid. Mungkin anak dia balik kampung daripada mana-mana tempat yang dia datang bekerja, menyebabkan dia kena pak dia pergi surau, pergi masjid, kena pula jemaah. Okey. Kerana itu ditutup, maka sebab itulah kita nampak bahawa relevansinya masjid-masjid dan surau hari ini tu dah ada mereka yang jawatan kuasanya yang advance sikit dalam konteks IT, mereka membuat ceramah di masjid tetapi tak buat di masjid, dibuat di direct live telecast daripada rumah penceramah, pendakwa yang dia tak perlu datang ke masjid, tetapi jawatan kuasa masjid mengambil inisiatif untuk memberikan link untuk dihubungi oleh jemaah-jemaah masjid atas nama ceramah untuk masjid-masjid yang telah dilaksana disebutkan. Ini sedang berlaku secara meluas di pelbagai tempat dan di pelbagai surau dan juga sebagainya. Saya lama tak jumpa dengan Prof Kamal, tapi bila hari itu Prof Kamal selepas subuh ke apa tu dia live dengan Datuk DOD Osman Desa. Dia minta Prof Kamal ulas sikit hari itu kan. Saya kata lamanya tak tengok Prof Kamal. Jadi itu dapat saya ikuti sedangkan saya tak duduk di Bangi pun. Jadi bila orang Bangi ulai, Datuk Osman Desa bersama dengan Tan Sri Prof, kita dapat mendengar dan juga dapat melihat pandangan-pandangan. Jadi samalah juga saya melihat kalau sekiranya landscape dakwah pada hari ini
perlu dirombak dan dirubah dalam erti kata bukanlah dalam kertas tulis dan sebagainya, tetapi dalam pendekatan pendakwah banyakkan mereka punya CD dan sebagainya, dan bahkan sebenarnya musim PKP ini kita banyak, saya kerap lah mungkin dikatakan saban hari akan buka ucapan-ucapan, ceramah-ceramah, dakwah-dakwah dan ungkapan-ungkapan ringkas yang berbentuk motivasi dan juga berbentuk ajaran ingatan agama. Paling tidaklah orang ajarkan untuk banyak berselawat pada hari Jumaat sebagai contoh, hari-hari yang lain dan sebagainya. Itu juga kita ikuti, dan saya rasa Datuk Mut sebagai pimpinan dalam MDN ni elok sangat menggunakan selain daripada medium yang kita gunakan pada petang ni, untuk yang lain-lain juga untuk disebar luaskan lagi ceramah-ceramah pendek ataupun ucapan-ucapan pendek dalam MDN untuk disebar luaskan dalam masyarakat. Terima kasih, Tok. Ya, terima kasih. Prof. Kamal. Alah. Prof Mut ni bagi kerja pada saya. Patut saya ialah dalam kesempatan yang ringkas ni, saya nak fokus kepada bahagian kedua yang Prof Mut bagi tadi. Yang pertama tu antara misi, populariti dan survival kan. Saya tak mau komen lah sebab banyak dah komen situ. Ada Prof Mut sebut tentang politik, dakwah dan dakwah politik kan. Jadi itu mengingatkan saya, Prof, tentang seorang tokoh Nusantara yang berjaya dalam kedua-dua bidang. Malah gemilang dalam politik, gemilang dalam dakwah. Saya teringat kepada almarhum Pak Nasir. Dan Pak Nasir menerbitkan sebuah buku yang mendahului zamannya, Fiqhud Da'wah. Setelah kegiatan politiknya tak dapat diteruskan oleh Jeneral Suharto dan cita-cita Masyumi untuk dihidupkan semula tidak dibenarkan, maka pemimpin Masyumi, parti Islam terbesar dan juga penyatuan yang terbesar saya fikir di Asia Tenggara, terpaksa mencari jalur dakwah untuk berpolitik. Jadi Pak Nasir kata, dulu saya berdakwah melalui jalur politik, sekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah. Jadi cuma orang seperti Pak Nasir, Pak Nasir ni satu manusia yang saya fikir luar biasa lah. Seorang Melayu, alhamdulillah, bangsa Melayu melahirkan insan luar biasa bernama Muhammad Nasir di satu pihak dan Buya Hamka di pihak yang lain. Dua-dua adalah insan gemilang global yang kita banggakan. Jadi Pak Nasir yang menyebabkan walaupun Masyumi gagal dihidupkan, tetapi bagi saya Pak Nasir berjaya dari segi beliau berjaya sebab cara kita menilai kejayaan kegagalan tak semestinya apabila parti itu memerintah baru dia berjaya. Malah bagi saya Pak Nasir berjaya meskipun Masyumi tak dihidupkan. Meskipun dia tidak dibenarkan aktif dalam politik. Sebab politik Pak Nasir ialah politik liwajhillah. Dari awal lagi. Bukan lissultah. Bukan lilquwwah. Apalagi lilananiyah. Tapi ataupun lihizbi. Tapi ini malah tidak lil watan pun, tetapi liwajhillah. Awal-awal lagi. Awal-awal. Jadi politik ialah satu wasilah yang murni yang boleh kita gunakan untuk mencapai redha Allah. Dan perilaku itu tentang yang Prof Mut cakap misi tadi kan. Hadafnya tu. Risalah dan hadafnya itu liwajhillah. Jadi bila bagi saya
banyak benda yang terpaksa dilalui oleh Pak Nasir, antaranya ditahan kan 2-3 tahun, pemimpin Masyumi ditahan, dia tak dibenar. Lepas tu dia dapat mengalahkan Orde Lama, Orde Baru pula tak tahan dia. Tak boleh keluar negeri dan sebagainya, tak boleh pegang itu, tak boleh pegang ini. Tapi Pak Nasir sabar dan menerima ini sebagai apa tu? Sebagai ujian. Dan saya teringat Prof, dia di hospital. 2-3 bulan lagi dia mungkin tak lama lah, lepas tu dia meninggal. Dia berikan satu ucapan bertulis. Dan dia akhiri dengan satu bait daripada Ahmad Shauqi. Dalam saya nak cuba nak ingatkan ya. Qif duna ra'yika fil hayati mujahida. Innal hayata aqidatun wa jihad. Itu saja. Dia kata Shauqi Bey sebelum dia meninggal, inilah bait yang Shauqi Bey kata. Apa itu, jadikanlah apa dalam hidupmu, dalam menegakkan pendirianmu sebagai mujahid. Sesungguhnya kehidupan ini adalah tidak lebih sesungguhnya kehidupan ini ialah aqidatun wa jihad, ialah aqidah dan perjuangan. Dan dia mati dengan itu. Pak Nasir guna ini dalam ini. Jadi yang pentingnya dalam politik ataupun dakwah, dia punya hadaf sama. Cara berlainan. Dengan politik, Pak Nasir berhujah dengan Soekarno, debat dengan Soekarno, gunakan sidang konstituante, gunakan satu lagi yang hebatnya Pak Nasir ni, dia mendahului zaman kita. Dialah yang bagi saya lah pelopor demokrasi yang Islamik. Dan dia boleh bekerjasama dengan parti sosialis. Dia baik pula dengan orang komunis walaupun dia tak setuju dengan komunis. Tapi dia baik, maknanya adab, akhlak itu tetap mewarnai perwatakan Pak Nasir. Jadi walaupun dia tak dibenarkan aktif dalam partai, dia aktif dalam dakwah, tetapi hadafnya tak berubah. Maknanya prinsip tidak berubah. Dia tak cari keredaan manusia, dia tak cari pangkat, dia tak cari kebesaran. Bila dia dapat hadiah daripada Malik Faisal berapa ratus US, dia kata dia menangis bila dia terima. Orang tanya dia, kenapa bapa menangis? Saya memikirkan ini sebenarnya penghargaan kepada umat Islam Indonesia. Dia balik, dia tak guna duit itu untuk dia bagi untuk ini kan. Jadi akhirnya balik kepada tadilah apa yang Dr. Fadilah sebut, balik kepada penyucian hati itu. Jadi baik da'i apa lagi kenalah tazkiyatun nafs, itu memang hebatlah, mahabbatullah. Dan apalagi dalam dunia politik, sebab politik banyak orang tak percaya dah. Generasi muda dia dah bosan dengan politik. Bagi dia politik is rotten. Bagi saya politik boleh jadi wasilah ibadah, sebagaimana ekonomi jadi wasilah ibadah. Dan hidup kita di dunia ini ibadah wa khilafah. Jadi politik boleh jadi ibadah dan khilafah kalau kita gunakan nilai-nilai rabbaniyah dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Prof. Jadi macam itulah tu panduan daripada Pak Nasir. Saya pun boleh, saya nak bawa satu bait Shauqi sikit. Boleh tak? Boleh. Ini bait yang apabila berlaku perbalahan antara pihak-pihak di Mesir tu, dia kata ilamal khulfu bainakum ilama alama hadhihi ad-dajjatul kubra alama. Untuk orang awam di luar, saya translate lah. Dia kata, bilakah perbalahan antara kamu ini akan selesai? Dan atas tajuk apakah kamu duk bising-bising ni, tak henti-henti ni? Maknanya kita bising
tidak atas apa-apa dan kita berkelahi sama kita tidak ada apa-apa perancangan yang sebenar. Itu sebagai menghargai apa yang disebut oleh Pak Nasir tadi, dan mungkin satu masa kita boleh bawa berbincang bagaimana Pak Nasir sebagai satu tokoh dakwah. Ya, bagus sangat. Topik dalam kita. Ini sebab dia manusia Melayu. Dan bukan zaman dulu, zaman sekarang. Dan dia bawa idea demokrasi, bukan autokrasi. Kan? Jadi ini satu yang baik dan kita amalkan demokrasi di sini. Ya. Kita gali balik dia punya pandangan dan sebagainya. Okay. Allah, alhamdulillah. Jadi ada berapa minit lagi? Siapa dia yang nak bagi sebelum kita gulung lah. Kita gulung jugalah. Tapi pendek-pendek lah boleh. Datuk okey, salah. Yang akhir sekali tu. Ya. Antara politik, dakwah politik dan politicking orang politik. Cara ringkasnya saya maksud ataupun saya faham, politik dakwah ialah pentadbiran dan pengurusan dakwah. Dakwah politik ialah berdakwah untuk mendapat wibawa, mendapat kuasa. Dan kuasa itu menjadi alat kepada dakwah ataupun alat kepada Islam. Bukan sebaliknya. Dan yang ketiga, politicking orang politik, rasa saya tidak salah. Asalkan mematuhi syarak dan matlamatnya menegakkan kebenaran. Itu saja. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi? Tak ada Okeylah. Kita gulunglah. Nanti orang kata lebih daripada 2 jam tu jauh sangat kan. Kena jemput Datuk Fadilah dulu gulung. Terima kasih Tok Mun. Yes. Satulah dalam 100 minit ya. Apa nak gulung, nampak dia ada penjangan daripada start, daripada saya dengar Datuk Ismail tadi, Datuk Prof Tan Sri tadi dengan Datuk Sri Jamil ya. So yang nampak jelas ialah satu perkara, dakwah ni kalau nak diperkasakan kena ada penyatuan. Dan nampak gaya penyatuan tu oleh satu badan yang bebas politik yang disebut oleh Profesor Kamal tadi, dan kalau boleh dia macam badan kehakiman lah ya, yang di bawah darah daripada agung ataupun kaedah satu mekanisme yang bebas ya, yang dapat betul. Sebab dan yang saya paling takut ialah takut bila para dai tidak bersatu, takut rahmat Allah tak turun. So penat kita berdakwah, rahmat Allah tak turun, maka betul kata Prof Kamal tadi, kita tak dapat mardhatillah ya. Jadi manusianya tidak bersimpang siur, Allah tak redha, kita penat ya. Walaupun Allah bagi pahala atas usaha bukan atas hasil, tapi last ya, kita bukan kena buat sekadar yang terbaik. Kita kena buat sesuatu ikut sewajarnya untuk berjaya. It's not enough to do your best. You must do what it takes to be successful. Sebab orang cemerlang tunjukkan hasil, orang gagal berikan alasan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Datuk Seri Jamil. Terima kasih untuk penggulungan ini. Saya nak melihat begini. Datuk Mun mulakan penghujung akhir ini dengan mengatakan ada 3 kelompok besar yang perlu kita tumpukan. Satu pendakwa, satu lagi ialah pentadbir. Ini maknanya yang pernah diwakili oleh Datuk Ismail, dan satu lagi orang politik yang mungkin saya boleh dikaitkan dengan hubungan tersebut. Dia kenapa kita katakan berlaku ketidak saling perhubungan di antara ketiga-tiga kelompok besar ni, pendakwa, pentadbir, pengurus hal ehwal agama dan juga termasuk orang politik. Sedangkan ambil mudahnya ialah annas ala dini mulukihim. Manusia ini dia amat bergantung kepada agama pemimpin mereka. Jadi mana kalau dah cantik dah dalam konteks politik, cantik dalam pentadbir, dalam pendakwa, kita akan membentuk satu masyarakat umat yang agamanya itu akan terjaga dan terkawal. Saya dapat melihat tu. Saya pernah duduk di kerusi itu dalam tempoh hampir 10 tahun. Saya melihat bahawa ketidak saling perhubungan secara akrab yang saya rasa mungkin selepas ni bukan dia pasal persoal nak kena jumpa tiap-tiap hari. Jadi kena ada usaha yang dibuat baik daripada mana-mana pihak. If Muhammad cannot go to the mountain, maka Muhammad tak boleh pergi ke bukit, pergi ke gunung, gununglah datang pula cari. Artinya kalau pendakwah tunggu orang politik, mungkin orang politik terlupa. Ataupun orang politik menunggu pendakwah datang, mungkin terlupa.
So biarlah saya kalau Tok Mun ada tadi sebagai MDN menjadikan satu mekanisme pertemuan secara berkala kan. Habis tak ada sangat tu pergi ziarah di rumah pun boleh. Rakan-rakan kita di Jemaah Tabligh dia selalu menggunakan approach untuk pergi ziarah, pergi jumpa dan sebagainya. Dan ataupun dalam bentuk yang Tok cadangkan nak buat seminar dan sebagainya. Ini merupakan jambatan penghubung. Dan saya nampak seminar dan juga sebagainya ni di peringkat di kalangan orang ramai itu satu hal. Tetapi di kalangan pendakwah-pendakwah itu sendiri, sama ada pendakwah di peringkat kaca TV yang normal, Forum Perdana sebagai contoh, Hijrah sebagai contoh. Tapi hak termasuk juga media online dan juga rakan-rakan yang lain. Jangan kita pisahkan. Biar kita ada satu kelompok pendakwah, semua peringkat ada. Betul. Dan kemudian dalam masa sama orang politik pun juga ada. Pentadbir agama, Majlis Agama Islam diwakili oleh setiap orang kepala-kepala mereka dan anak-anak buah kanan mereka. Saya nampak insya-Allah ianya akan lebih bertambah akrab dan akan lebih menampakkan hala tuju dakwah dalam konteks negara. Terima kasih. Okey, terima kasihlah. Pakak sokonglah nanti kita isytiharkan apa tu semua, harap-harap pihak setiap sektor para pendakwah dalam masyarakat kita akan berada. Di situ kita bincang sama kita. Tutup pintu bincang sama kita. Datuk Mai, apa nak ulah lagi ni? Apa nak tutuplah. Tutup. Minta. Cukup dah yang disebut oleh Datuk Seri tadi. Saya setuju sangatlah. Okey. Saya dah sebut tadi kan. Itu terima kasih banyak. Tak apalah. Ini pengurusi duk suruh orang bercakap ni. Asabah kena pergi ke Peragama. Peragama ambil sikit lagi masa. Saya dah habis modal saya. Okeylah. Okey, kalau begitu saya pertama sekali saya ingin menyatakan kegembiraan saya. Pertama sekali kerana perbincangan kita berhasil mengupas banyak perkara walaupun secara detailnya kita rasa kita perlu detailkan lagi. InsyaAllah lah mungkin saya akan pecahkan lagi persoalan kepada 2-3 persoalan detail. Mungkin harapnya panel hari ini tidak terlepas daripada permintaan-permintaan hadir. Itu bahasa yang paling beradab tadi. Datuk Fadilah Kamsah, ini takut ada juga satu beradab Syed Najib, ada juga, tapi ini satu beradab yang tadilah. Jadi insya-Allah kita akan ada round lagi-lagi, tapi komponen macam ni kan. Orang politiknya ada, orang apa semua sekali, dan harap panel-panel hari ini pun akan dibawa kembali. Dan saya minta kepada rakan-rakan kita di luar sana, para penonton, saya ucap terima kasih kerana bersabar, dan saya tahu kadang-kadang rating kita tinggi, kadang-kadang rating kita rendah, naik turun, terhentilah atas. Sejauh mana kita telah menyampaikan misi yang kita nak sampaikan kepada mereka itu. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi, saya mengucapkan fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.